Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini saya akan tunjukkan cara bagaimana nak set time pada kuis ataupun pada Google Form kita. Okey, sebab kita nak bagi masa pada mereka untuk menjawab dan kita tak nak mereka jawab dalam jangka masa yang panjang. Contohnya seperti bila kita nak buat ujian secara online. Baik, perkara pertama yang kita perlu ada ialah masuk ke dalam Google Drive, kemudian kita create soalan kita. Okay, so kita create soalan menggunakan Google Form. So di sini saya dah pun sediakan soalan secara ringkas dalam Google Form dan saya nak masukkan add-ons, iaitu add-ons dua perkara, form presenter and timer dan juga certifier untuk beri sijil kepada mereka jika mereka berjaya menjawab dalam jangka masa yang tertentu dan mendapat markah kelulusan yang tertentu. Baik, yang pertama, jika anda belum ada add-ons lagi, apa yang perlu buat ialah pergi ke 3 titik ini ataupun saya panggil traffic light, maaf. Saya panggil traffic light. So klik traffic light ini dan pergi kepada add-ons. Klik add-ons. Selepas kita klik add-ons, dia akan bawa kita ke page di mana kita boleh cari apps yang kita boleh masukkan ke dalam Google Form. Dia panggil ni sebagai Google Workplace Marketplace. So kita type yang pertama ialah Form Presenter. Okay, so ada Form Presenter plus Timer. So klik Form Presenter and Timer. Okay, jadi macam saya dah pun install. So bagi cikgu klik install dan ikut arahannya. Okay, so bila kita klik, sini akan ada install nanti. Klik install dan ikut arahan-arahannya. Okay, nanti dia akan masukkan ke dalam Google kita. Okay, apps yang kedua ialah Certify, pembuka kata EM, Certifier. Okay, ini juga satu lagi untuk memberi sijil. Jadi klik dan ikut arahannya, install dan ikut arahan yang tertera. Baik, so bayangkan kita dah ada kedua-dua apps tersebut. Kita akan dapat lihat di sini, di bahagian add-ons. Okay, setelah kita dah selesai soalan ini tadi, saya dah buat sini, inilah artikel and the, and saya letakkan nama dan juga kelas. Email saya tak minta. Okay, tapi bila kita nak bagi sijil nanti, dia akan minta email. Jadi pelajar perlu masukkan email. Okay, so yang pertama, klik add-ons dan cari Form Presenter and Timer. So klik. Maaf, sebentar ya, saya kena refresh. Okey, kalau ada masalah seperti tadi, dia tak ada keluar button yang sepatutnya apa ke, cuma refresh sahaja. Dan insyaAllah dia akan kembali ada. Okey, so kita tunggu dia habis loading. Add-ons, cari Form Presenter and Timer. Kemudian kita klik Setup. Selepas klik Setup, di bahagian tepi sini akan keluar satu dialog box. Okey, dia akan minta beberapa perkara daripada kita. Okey, contohnya form title apa semua ni tak perlu usik lah sebab kita dah ada tajuk kita di sini. Okey, yang atas-atas ni tak perlu dikacau. Kita pergi kepada time control. Baik. Time control ini ada dua button di sini. Enable form untuk always dan specific time. Jangan klik specific time sebab specific time ini hanya memberi tarikh tertentu sahaja tapi bukan masa. Okey, contohnya saya nak pelajar-pelajar buat jawab soalan ni pada hari Selasa depan. Tapi tidak ada time limit. Maknanya dalam 24 jam hari Selasa tu mereka boleh jawab. Kita tak nak set yang itu. So kita pergi kepada always. Ini baru ada set timernya.
Okey, jadi kita pergi kepada set timer. Baik, quiz ini kita lihatlah pendek sahaja. Jadi kita bagi dalam masa 30 minit ataupun 20 minit ataupun 10 minit terpulang pada cikgu. Okey, so ini kita boleh set masa dan dia tidak ada maksimum sebab kita boleh letak berapa minit sekalipun. Baik, yang seterusnya ialah ini, allow. Allow berapa break. Bermaksud dalam setengah jam yang mereka jawab itu, okey, mereka boleh pause quiz dan pergi ke toilet untuk sebagai contoh. Okey, jadi bergantung pada kita berapa masa yang kita nak beri. So kalau kita buat quiz 2 jam, contohnya quiz peperiksaan akhir tahun contohnya, kita buat 2 jam, so kita boleh bagi 2 atau 3 break. Okey, so terpulang pada cikgu berapa nak masuk. So mungkin sini saya klikkan allow dan saya bagikan hanya 1 break sahaja. Jangan risau sebab bila mereka klik button pause, okey, mereka quiz ini akan ditutup buat sementara dan mereka time juga akan berhenti buat sementara. Jadi mereka tak ada masa untuk pergi tengok soalan ke apa ke sebab mereka tak boleh nampak soalan tersebut. Okey, so quiz tu ditutup. Bila mereka balik, mereka klik button play, maka quiz tu akan bersambung. Okey, so saya klikkan kepada 1 break dan ini tak perlulah kita nak bagi alert before 1 minute break tu. Okey, contohnya dia beritahu dia akan beritahu bila masa dah habis. Form is closing soon, submit before time out. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Nak tukar kepada bahasa Melayu pun boleh juga. Kita type saja. Okey, sebab subjek ini bahasa Inggeris, jadi kita kekalkan dengan bahasa Inggeris. So alert ni akan memberi peringatan seminit sebelum kuis tamat. Okey, baik, itu sahaja dan selepas kita dah puas hati, kita klik publish form. Okey, kita klik publish form. Baik, so sekarang kuis ini sudah pun ada timernya. Okey, so sudah ada timer, jadi kita boleh tutup yang ini, dia ada timer. Sekarang kita nak buat sijil. Baik, sijil ni agak complicated. Jadi, saya akan tunjukkan dengan langkah yang tersusun dan teratur ya. Jadi sila perhatikan. Baik, yang kedua, kita pergi kepada add-ons dan klik Certifier. Enable Certifier in this quiz. Kemudian akan keluar satu button Get Started. Kita klik Get Started. Tapi jangan risau kalau dia punya paparannya lain. Kita cuma ikut arahan dia saja. Okey. Baik, so dah ada certifier. Langkah pertama, pastikan status turn on. Okey, ini kita tunggu sebentar. Dia akan onkan sistem. Dan perhatikan bila dia dah on sistem, email keluar. Kerana mereka akan beri sijil ini ke dalam email mereka. Certification is on. Okey, tak perlu kacau yang lain-lain tu. Records, certificate records, passing marks, ini berapa markahnya, passing marksnya. Jadi katakanlah ni 80%, baru pelajar akan dapat sijil. Kita rendahkanlah, kita bagi dia 40%. Terpulang pada kita. Okey, baik. Sekarang, template. Dia ada contoh-contoh tablet di dalam sini. Okey. Baik, kita tak tahu macam mana contoh template-nya. Maka cikgu boleh preview all dan boleh tengok bagaimana rupa template tersebut. Okey, apa yang saya nak tunjukkan ialah kita juga boleh ubah template tersebut. Tapi jangan ubah dalam dia punya drive. Kita kena download dulu ya. Ini cara-cara dia. Okey, preview all. Klik preview all. Kita nak tengok dulu semua. Dia akan bawa kita ke window lain. So, ini ialah contoh-contohnya. Okay. Kita ada black frame, brown frame,
golden, horizontal line dan sebagainya. Bahasa Inggeris, jangan risau. Kita boleh edit kemudian. Okey. So, kita dah tengok template-template ini. Jadi, macam mana kita nak pilih? Okey. Dah sampai certificate templates ini, cari button here. Sini, button here. Kita klik button here. Selepas klik button here, dia akan bagi contoh di bawah. Baik, di sini dia akan bagi merge tag. Merge tag ini ialah kodnya di dalam contoh sijil tu nanti. Apa sahaja di dalam kurungan ini nanti, jangan diusik melainkan perlu. Jadi di sini dia bagi full name of the exam taker. Orang yang menjawab soalan. So, dia akan automatik masuk dalam ruangan ini. Contoh. Ini contoh sijilnya. So, this certificate declares that, kemudian ada simbol ini. Ini bermaksud nama orang yang menjawab tadi. Title bermaksud completed title, quiz yang kita dah beri tadi. Okay. Other identifiers ni, kalau kita lihat di sini, other identifiers, the first optional other identifier which follows the full name. So, abaikan saja. Kalau tiada, maka mereka tak akan tulis apa-apa. So, biarkan saja. So, ini contoh dia. Okey. Page ini jangan kita tutup sebab kita perlukan dia nanti. Okey. Selepas kita dah baca apa dia ni, kita pergi kepada di bawah template contoh ni tadi yang kuning ni. Di bawah sini ada perkataan these examples di sini. Okey. Kita klik these examples. Klik. Selepas klik, dia akan bawa kita ke satu lagi window. Okey. Yang mana dibawa ke dalam drive-nya. Di dalam drive-nya akan ada template-template yang kita dah lihat contoh tu tadi. Sebentar ya. Lambat pula. Okey. Certificate templates for published add-ons. So, ini dia. Black frame, brown frame, golden dan sebagainya. Sebentar, agak lambat sikit downloadnya. Okey, katakan kita dah tengok ni, kita nak carilah yang, kita ambil yang red ribbon. Ini. Okey, so pilih satu mana-mana yang cikgu berkenan dan double klik. Klik 2 kali. Selepas klik 2 kali, dia akan bawa kita ke satu lagi window. Di sini baru kita bukan edit, ini ialah template dia. Kalau diperhatikan, dia pun tulis view only. Dia tak benarkan kita kacau template add-ons ini. So, apa kita buat ialah kita kena download dia ke dalam drive kita. Okey, sebentar. Alright, so dah ada sini. Kita klik file. Kemudian kita make a copy. Dan kemudian kita pilih selected slides. Okey, jangan lupa ya. File, make a copy, selected slides. Sebab kita cuma pilih slide ini sahaja. Klik. Okey, selepas dapat kita namakan. So, quiz kita tadi ialah quiz. Bahasa Inggeris. Sorry. Quiz and the. Okey, contoh. Ini contoh saja. Selepas kita dah klikkan make a copy, dah kita bagi nama, maka kita klik OK. Selepas klik OK, dia akan hantar ke drive kita. Okay. Alright, kita dah masuk drive kita ni. Baik, di sini cikgu-cikgu boleh tukar ataupun edit perkataan-perkataan yang ada di dalam ini. Nak ubah suai bentuk ke, nak kecilkan ribbon tadi ke, terpulang. Sekarang ni dia dah make a copy, so ini kita punya. Okey, cuma satu saya ingatkan,
Certificate ID jangan dipadamkan. Sebab ini ialah macam nombor siri bagi sijil tersebut. Okey, contohnya macam kalau kita bagi sijil yang biasa tu, dia ada chop ataupun tanda tangan. So, di sini kita tak ada tanda tangan ataupun chop. Jadi, kita bergantung kepada certificate ID dia. Ini yang penting. Okey, right. Lambat pula dia download hari ni ya. Okay, so this certificate declares that saya buat bahasa Inggeris, maka saya akan abaikan, saya biarkan bahasa Inggeris. Tapi kalau cikgu-cikgu nak tukar kepada bahasa Melayu juga boleh. Sekejap ya. Lambat. Okay, so kita boleh tukar, kita boleh highlight ni. Sijil ini dianugerahkan kepada okay. So, cukup perhatikan. Kita boleh edit. Alright. So, jangan risau. Yang penting, jangan usik yang ada tanda kurungan ini. Apa saja ada tanda kurungan, jangan diusik. Okey, kalau saya nak ubah pun boleh. Baik, sijil ini adalah dalam bentuk landscape. So, kalau kita nak tukar portrait, macam ni. Pergi kepada file, klik file. Kemudian pergi bawah sekali, ada page setup. Klik page setup. Kemudian sini dia dah beri standard 4:3. So, klik dan pergi kepada custom. Okay, lagi sekali ya. Saya tunjuk lagi sekali. Okay. File. Pergi file. Bawah sekali page setup. Selepas klik page setup. Okay, ni standard. Tukarkan kepada custom. Kemudian di sini kita tukarkan ya. Baik, dia dah pakai inci di situ. So, kita tukarkan kepada ini 8.27. Darab 11.69. Ingat nombor ini. Ini ialah bagi kertas A4. 8.27 inci darab 11.69 inci. Okey, kita apply. Selepas apply, kertas landscape portrait tadi akan tukar kepada landscape. So, kita boleh ubah suai, ribbon, perkataan atau apa sahaja. Jadi, katakan saya kecilkan bahagian ini. Okey, bahagian ini pun saya naikkan contohnya. Alright. Ni kita boleh ubah, kita nak adjust dia ke, nak bagi gambar lain. Terpulang pada cikgu. Ini nak dinaikkan ke. Okey, lambat sikit internet pagi ni ya. Okey, contohnya kita naikkan dia. Alright. Tu tanda merah tu dia dah center. Okey. Kemudian contohnya saya dekatkan sikit view. Tak nampak. Okey, contohnya kita nak buat, okey, sini nak anugerahkan kepada penama kerana telah melengkapkan okey, perhatikan dia tukar kepada K tu kan. Kita just adjust je lah. Kerana telah melengkapkan. Kemudian tajuk kuis tadi pada date. Okey, comma. Okey, kita nak yang markah ni di bawah. Jadi jangan buang comma tu, biarkan. Bagi kepada depan W, enter. Enter lagi nak bagi ada space. Kemudian with a passing score of, markah ni pun kita nak di bawah. Contohnya. Kalau kita nak markah tu besar, kita highlightkan markah tersebut. Kita besarkan dia. Edit setting ini tak apa. Jangan tukar perkataannya. Kemudian kita letakkan bold. Dia dapatlah markah ni nanti. Baik.
Kemudian sini ini sertifikat ID, terpulang pada cikgu mana nak letak. Mungkin saya boleh letakkan di bahagian sini. Kalau tak nak kacau. Okey. Di bahagian sini kita nak letak nama kita sebab kita yang buat kuis ni. Jadi kita insert, pergi pada insert text box dan kita masukkan. Kita klik. Okey, dah ada text box. Encik Syah subject teacher. Oh, saya lupa. Kita tukar ni kepada subjek bahasa Inggeris. Contoh ya, subjek teacher. Kemudian cikgu bolehlah masuk apa-apa lagi. Contohnya nama sekolah ke ataupun English panel. Apa sahaja. Okey, adjustkan kotaknya. Okey. Alright, so dah ada nama kita di situ. Kalau kita nak dia italic ke, kita sengitkan tulisan tu, macam tu. Kalau cikgu nak masukkan tanda tangan pun boleh, pastikan dah ada di scan tanda tangan tu dalam bentuk JPEG, kemudian jadikan dia send to the back dan sebagainya. Kemudian kita letak je sijil kita kat situ. Okey. Once dah sudah, okey, jangan risau, dia memang dah save. Dia ya. Dia dah save automatic. Okey, balik semula kepada kuis kita tadi. Okey, kuis kita tadi. Cari tab dekat atas ni, cari kuis kita. Okey, kita dah turn on. Kita dah letakkan passing marks. Record pun dah ada record. Okey, template, preview all. Sekarang baru kita pilih. Klik anak panah ni. Use a custom template. Klik. Dan dia akan keluar. Dia akan tanya. Custom yang mana? Jadi kita select a new file. Dia akan bawa kita ke drive. Dan kita dah ada di sini tadi. Quiz A, N, and the. So kita klik quiz tersebut dan kita select. Selepas itu kita tengok current template, quiz A, N, and the. Save changes. Selepas save changes, dia akan tulis di sini. Ini kuis kita. Baik. Bagi email personal, kita ada diberi 100 email setiap hari. Okay, kita ada 100 email setiap hari. Bermaksud bila pelajar jawab, dia akan hantar email. Pelajar jawab, dia hantar email. Cuma kuotanya 100 sehari. Okey. Selepas 24 jam, baru dia akan reset. Dan kita akan dapat 100 lagi. Kalau kita menggunakan akaun MOE, kita akan dapat 1,500 email sehari. Okey. Terpulang pada cikgu nak guna akaun mana. Baik. Bila semua ni dah selesai, cukup. Kita klik button X. Okey, dia dah setting dah tu. Dia dah okey dah. Tak perlu nak tekan apa-apa. Tak perlu nak usik yang lain-lain ni. Okey? So tekan button X dan dalam kuis kita ni dah ada form presenter and timer. Juga dah ada sijil ataupun certifier. Jadi bila pelajar jawab, kalau mereka melepasi tarikh markah lulus, maka mereka akan mendapat sijil. Okey, itu sahaja buat hari ini. Selepas dah habis ni, nanti kita share lah soalan ni ya. Okey, itu sahaja buat hari ini. So, diharap dapat berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.